sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyatakan, furidatis salatu ala nabi lailata usriya bihi khamsina thumma naqasat hatta ju'ilat khamsa. Anas bin Malik menceritakan tentang Nabi difardukan salat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam baginda diisrakan 50 waktu, kemudian dikurang sehingga menjadi 5. Kita semua maklum salat difardukan pada malam Mi'raj. Anas bin Malik kata pada malam Isra. Dengan itu Isra dan Mi'raj berlaku pada malam yang sama. Peristiwa Mi'raj termasuk di dalam hadis yang mutawatir, sabit daripada para sahabat seperti Umar, Ali ibn Mas'ud, Abi Dzar, Ummu Hani, Anas bin Malik dan sebagainya. Juga mengingkari peristiwa Mi'raj membawa kepada gugurnya syahadah, kufur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini dalilnya. Sekarang kita nak bawa kepada cerita bila yang berlakunya Isra dan Mi'raj ini. Yang kita sambut tuan-tuan, Isra dan Mi'raj ialah pada 27 Rejab. Ada negeri di Malaysia cuti 27 Rejab sempena Isra dan Mi'raj. Tak lama dulu, beberapa tahun yang dulu, saya didatangi oleh rakan sekerja. Dia kata, alamak ustaz, terlupalah hari ni nak puasa. Pasal apa? Saya tanya pasal apa nak puasa pula? Dia katakan ke hari ni Isra Mi'raj. Dia tanya nak dia rugi tak puasa Isra Mi'raj. Tuan-tuan, para ahli sejarah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mansur Furi, dia kata Isra dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 daripada kenabian. Ini yang masyhur di kalangan orang ramai. Setuju? Setuju. Tapi tuan-tuan tahu, selain daripada tarikh ini, para ulama ada 5 lagi tarikh lain yang dinyatakan oleh para ulama hadis dan fuqaha, juga oleh para sejarawan. Tapi sebelum kita nak pastikan, nak berkata tarikh yang lain, saya nak buktikan kepada tuan-tuan betapa tarikh 27 Rejab, ulama tak sebut 27 Rejab tahun lain, melainkan pada tahun 10 daripada kenabian. 27 Rejab tahun yang ke-10 daripada kenabian. Tuan-tuan, satu fakta yang disepakati oleh seluruh ulama. Tuan-tuan bukalah mana kitab sirah pun, paling senang yang diterjemah, Fiqhus Sirah, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, menyatakan peristiwa Isra berlaku pertama sekali lepas kematian Abu Talib. Lepas tu kematian pula Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian berlaku peristiwa Nabi ke Taif untuk berdakwah di sana, yang disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nyatakan hari yang paling getir dalam kehidupan baginda ialah ketika berada di Taif. Yusuf Al-Kahdalawi menceritakan Nabi masuk dengan pakaian serba putih, keluar jadi gelap kerana darah. Ini rentetan peristiwa yang berlaku. Said Qutb rahimahullah menyatakan, apabila Nabi bermunajat kepada Allah selepas peristiwa Taif, Nabi dibaling dengan batu, dibaling dengan duri, diejek, ditabur benda tajam di perjalanan. Said Qutb kata, Allah Ta'ala maha mendengar rintihan Rasulnya. Bila Rasul mengadu kepada Allah Ta'ala, pada siapa dirinya nak diserahkan. Itu yang dijawab oleh Allah dalam suratul Isra, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah bawa Nabi, Allah pujuk Nabi, Allah hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa berjalan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini gambaran. Tuan-tuan nak kena ada gambaran ni. Bila berlaku? Sebilangan lagi ulama seperti Al-Qadhi Iyad dan juga di kalangan pengkaji moden seperti Dr. Akram Dhiya Al-Umari, Al-Mubarak Furi dan sebagainya menyatakan
Ada satu lagi, berlakunya Isra dan Mi'raj selepas Bai'atul Aqabah yang pertama. Lepas Nabi sempat berjumpa dengan beberapa belas orang Aus dan Khazraj, berbai'ah untuk berpadu, tidak lagi berpecah belah, dan berjanji untuk bawa datang lebih ramai lagi orang-orang Madinah untuk menerima Islam. Baru berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, kita tengok. Dia punya panduan dia ialah peristiwa Isra Mi'raj berlaku selepas sekurang-kurangnya 3. Kematian Abu Talib, kematian Khadijah, dan peristiwa Taif. Seluruh ahli sejarah menyatakan Abu Talib meninggal dunia pada bulan Rejab, tahun ke-10 daripada kenabian. Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia pada bulan Ramadan, tahun yang ke-10 daripada kenabian, tahun yang sama, yang digelar oleh para ulama sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Abu Talib dan Khadijah meninggal tahun yang sama. Tahun bila? Tahun ke-10 daripada kenabian. Baik, kita patah balik cerita. Bila berlaku Isra Mi'raj tadi ni, yang paling masyhur 27 Rejab, tahun yang sama dengan kematian Abu Talib dan Khadijah. Kita katakan tadi, Isra Mi'raj hanya berlaku lepas Abu Talib mati. Betul tak? Betul. Abu Talib mati Rejab, Nabi Isra pun Rejab. Yang mana satu? Tak tahu lagi. Khadijah hidup lagi 2 bulan. Pasal Khadijah meninggal Ramadan. Lepas Rajab ada Sya'ban, ada Ramadan. Ramadan baru Khadijah meninggal dunia. Dengan itu tuan-tuan, kalau di sekolah, Kementerian Pelajaran dia panggil apa? Critical thinking. Berfikir secara kritis. Fikir bagi elok betul-betul tengok. Ini asas dia. Asas dalam kita menerima maklumat agama. Berapa ramai manusia yang tak ada asas ini dalam kepala. Tu yang dia boleh hanyut ikut ajaran-ajaran sesat. Akal tak berfungsi. Dia boleh ikut ajaran yang tak logik. Boleh sampai ikut ayah pin yang tak ada langsung karisma apa pun tak ada. Orang boleh ikut. Minta maaf kalau ada Saki-Baki Al-Arqam, macam tu pun boleh ikut. Kalau kita nak telanjangkan keaiban, kekurangannya terlampau banyak dari sudut akademik dan ilmunya. Tapi orang masih boleh ikut, kagum, takjub pasal akal. Jadi cuba kenal balik tarikh itu. Kalaulah betul 27 Rejab tahun itu, maknanya Khadijah tak mati lagi. Sedangkan sepakat juga para ulama menyatakan Khadijah tak pernah merasa untuk salat fardu 5 waktu. Yang ada pada Aisyah, yang ada pada Khadijah ialah salat fil ashyi wal ibkar, 2 waktu salat. Khadijah tak pernah rasa salat 5 waktu. Dengan itu tuan-tuan, bila kita cantumkan fakta sejarah, ikut kronologi dia, ikut susun atur dia, kita dapati tarikh 27 Rejab tidak ada asas sama sekali. Ibnu Katsir menyatakan yang sebut tentang 27 Rejab ini hadis yang palsu. Sebilangan lagi ulama menyatakan dalam 6 pendapat tentang tarikh Isra dan Mi'raj, 27 Rejab itulah yang paling lemah dan paling tak ada asal usul itu. Baik, kita dah tanggal dah. Isra Mi'raj bukan pada 27 Rejab. Habis itu tak jadikan Nabi ke? Nah, itu bukan persoalannya. Kita dah kata tadi sabit dengan Quran, sabit dengan hadis mutawatir Isra dan Mi'raj. Cuma yang kita pertikaikan tadi ialah tarikhnya bukan pada 27 Rejab. Dengan itu no such thing, tak ada yang dipanggil puasa Isra dan Mi'raj 27 Rejab. Kalau 27 sungguh pun tak ada, pasal Nabi tak pernah buat.
Tambah lagi kalau memang bukan 27 Rejab.